kita, insyaAllah. Dan sebenarnya tarikh penting dalam perayaan Islam iaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Kegiatan kuasa telah menetapkan sebuah satu drama berkaitan dengan Isra dan Mi'raj. Dan alhamdulillah hari insyaAllah yang berbahagia Ustaz Syekh Zaini Haji Ahmad akan menyampaikan antipati apakah pengajaran kita dapat dari peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Dengan masa yang agak lama ini, saya tak mau masa lagi. Dengan segala hormatnya, silakan yang berbahagia Ustaz Syekh Zaini Haji Ahmad untuk menyampaikan ceramahnya. Dipersilakan Ustaz. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami'il awliya'illahi as-salihin kafatil muslimina wal muslimat ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Syukur yang bermakna terima kasih ya Allah. Kita terima kasih pada Allah Subhanahu wa taala kerana macam-macam nikmat yang Allah bagi. Syukur pada Allah taala kerana macam-macam nikmat yang masih kekal pada diri. Mari sama-sama kita insaf, kita sedar, kita sentiasa dibaluti dengan rahmat Allah, dengan nikmat yang berbagai-bagai. Komplit akan semua nikmat daripada Allah. Hati-hatilah di atas firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Rahman yang Allah ulangkan 31 kali. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dengan apakah nikmat lagi yang ku nak berikan pada engkau agar engkau tidak mendustakan aku. Maknanya nak nikmat apa lagi, tapi kita tak gunakan dia untuk mencari balik redha Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah itu kufur namanya? Kufur itu dibagi 4 kata ulama tauhid. Kufur ada 4. Pertama, kufur i'tiqad, yakni tak percaya pada Allah sebagai Tuhan. Kufur i'tiqad, tak percaya. Kedua, kufur syariat, tak mau hukum Islam. Kufur. Ketiga, kufur ni'man,
Ada nikmat tak bawa balik pada Allah, malah guna nikmat lawan Allah, itu kufur nikmat. Dan yang keempat, kufur akhlak, yakni tak mau akhlak, tak mau berakhlak dengan akhlak Nabi SAW, itu kufur. Jom tengok tamana kita duduk, kut terduduk atas satu daripada kufur tadi. Kufur i'tiqad mungkin tak, kufur syariat mungkin tidak, tapi kufur nikmat ni mungkin ada. Kufur akhlak mungkin banyak pula. Na'udzubillah min zalik. Jadi Allah tanya, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat apa lagi yang aku nak bagi sampai hampa tak dustakan aku? Kerana perangai manusia ialah mendustakan agama Allah, tak mau kepada Islam, tak mau pada soal-soal beriman. Inilah penyakit manusia, inilah penyakit manusia yang ada pada hari ini khasnya. Jadi kalau gitu, jom kita pertama sekali syukur pada Allah. Dan makin pagi tadi pun kita terima kasih pada Allah, alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ketahuilah tuan-tuan, sahabat-sahabat sekalian, siapa bangkit dengan doa gitu, maka tak kufur dia. Ajak anak-anak bangkit, sebut yang tu, supaya tak kufur pada Allah. Kerana siapa syukur tak kufur, siapa tak syukur bersama dengan kufur. Dalil ayat 7 surah Ibrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Maknanya apa dia? Siapa syukur, aku tambah nikmat. Tapi siapa kufur, rasakan azab aku nanti. Soalan dia, pasal apa kufur? Kerana tak pandai syukur. Tak reti syukur, ni masalah kita. Dan syukur juga satu daripada akhlak para nabi-nabi. Dan tak syukur itu ialah perangai iblis. Tak syukur itu ialah jarum-jarum iblis dan syaitan. Berdalilkan firman Allah Ta'ala, muka surat 152 sebelah kiri, surah Al-A'raf ayat 17, hujung ayat 16-17. Akan ku ganggu semua makhluk-makhluk kamu, ku ganggu manusia-manusia itu. Akhirnya kata dia, siapa yang pandai bersyukur ditambah nikmat, dan siapa tak pandai syukur akan terima azab Allah yang berat nanti. Baik, itu yang pertama. Yang keduanya, alhamdulillah malam ni dapat sama-sama kita jumpa lagi. Saya ingat tahun lepas saya main khutbah nak. Tahun lepas setahun dah tak main. Tak main setahun tak main kan. Tahun lepas hujung 12 dah nak. Ni bulan 1 bulan 2 3 baru 2-3 bulan, tapi kira setahun. Alhamdulillah malam ni dapat sama-sama saya sampai jumpa dengan tuan-tuan sekalian. Kali kedua berceramah dan kali yang keempat berkhutbah kat saya. Terima kasih banyak pada pihak Jazakallahu Masjid, Tok Kunatai yang sudah jemput kita malam ni bersama-sama dengan tuan-tuan sekalian. Dan minggu ni atau bulan ni kita meraihkan Rejab, dan kita meraihkan satu perkara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni Isra' dan Mi'raj semalam. Maka kita adakan program. Bagi saya bukan hanya nak seronok, saya saja nak sambut habis masa. Bagi ada program. Jangan kata pula Masjid Tok Kunatai tak ada program. Jom kita lawan dengan Masjid Taman Selasih contohnya, atau lawan masjid macam Bubuk contohnya. Kita lawan apa? Program banyak, jom kita buat program juga. Bukan lawan lagu tu, tapi kita lawan ni, lawan nak cari redha Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama sama-sama buat program kerana redha Allah. Itu yang paling utama sekali. Tuan-tuan, puan-puan muslimin, masa pendek. Kadang-kadang ni masa pendek sangat, masa laju lah ni.
Cepat. Dan kita rasa cepat. Apa tanda masa cepat ni tuan-tuan? Apa tandanya? Nabi jawab dah, Nabi beritahu dah. Bila masa terlalu pantas dan cepat, itu tanda makin hampir dengan kiamat. Nabi mana kita kan? Kita tunggu Covid habis. Kita tunggu Covid habis, silap-silap kita yang habis. Kita pergi jumpa Allah Ta'ala dulu. Covid tak habis juga. Ketahuilah tuan-tuan, kiamat ada dua. Satu kiamat kecil, satu kiamat besar. Apa kiamat kecil? Mati kita itu kiamat kecil. Apa kiamat besar? Hancur alam ini kiamat besar. Kedua-dua tu tunggu kita. Takkan siapa pun dalam kita yang ada malam ni, takkan siapa pun yang lepas daripada mati, dan takkan siapa pun yang lepas daripada kiamat yang besar, yang hancur alam, diganti oleh Allah akan alam akhirat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat ya Allah rahmati sekalian, tujuan kita buat ceramah malam ni, tujuan tuan-tuan mai, saya pun mai, adalah kerana sama-sama kita nak memperingati, meraihkan, merayakan satu hari yang memang jadi hari raya para wali Allah Subhanahu wa taala. Hari yang seronoknya saudara wali Allah. Hari yang dinanti-nantikan oleh kekasih-kasih Allah Subhanahu wa taala. Kerana mengenangkan peristiwa dahsyat, peristiwa yang tak pernah jadi dekat mana-mana nabi, peristiwa yang tak pernah diberikan Allah kepada mana-mana rasul kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaitan dia dan kaitan Isra Mi'raj ni dengan nabi-nabi sebelum ni memang ada. Special Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni special sangat. Sebab tu tuan-tuan, saya nak tarik minat tuan-tuan, jom ketahuilah nabi kita ni nabi yang cukup istimewa. Pada siapa? Pada Allah. Ajaklah anak-anak kita ni mengetahui Muhammad itu manusia, insan yang paling istimewa, paling terbaik, paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Muhammad ini, sehingga menjadi syahadat kita yang kedua kan. Tak sah syahadat kalau tak kata wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, atau tak sah ibadat, tak sah syahadat kalau wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, tak kata, tak sah. Jadi kalau gitu Muhammad ini istimewa pada Allah Ta'ala. Kita pun tak di rumah kita Allah Muhammad, Allah Muhammad. Dalam masjid kita pun ada Allah Muhammad, teguh sekali. Nah, abang kata apa? Tingginya, mulianya, hebatnya Nabi SAW ini. Baik tuan-tuan, peristiwa Isra Mi'raj ada kaitan dengan Musa AS. Maka peristiwa Isra Mi'raj ni bukan satu Nabi, semua Nabi. Siapa kita kata itu? Sebenarnya nak jumpa Allah ni siapa minta? Tuan, siapa yang minta nak jumpa Allah? Musa. Ketika dia bermunajat di atas bukit Tursina. Tursina bahasa Arab, bahasa Inggeris Saint Catherine di negara Mesir. Nak naik bukit Saint Catherine ni tuan, kalau daripada bawah sampai ke atas kena naik petang tadi, subuh esok baru sampai. Panjat, daki, tinggi. Maka mendakilah Nabi Musa AS. Ketika mana dia munajat dengan Allah, dia tinggalkan kaumnya di pinggir gunung, di pinggir dekat dengan bawah, kaki bawah, ditinggalkan kaumnya dengan Nabi Harun AS. Tu naik ke bukit Tursina untuk munajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Munajat maknanya apa? Maknanya berdoa dan beribadat. Sampai satu ketika teringin sangat Musa nak jumpa Allah, nak tengok Allah pula. Maka Musa kata pada Allah, dia doa pada Allah nak tengok Allah. Apa jawab Allah Subhanahu wa taala? Maknanya Allah tak bagi, Allah tak izinkan. Allah kata wa izistaqarra makanahu fasawfa fatarani. Hang duduk tempat tu. Kalau hang boleh duduk tu, duduk tang tu, hang tak bergerak mana hang nampak aku.
ketika itu Allah terjadikan sikit daripada sifatnya, bergerak bumi, pengsan Nabi Musa AS. Nak tengok Allah tak jadi. Tapi Musa ini dia minta nak tengok Allah. Tuan-tuan yang Allah sekalian, selepas peristiwa itu tak ada Nabi yang antara Musa dengan Muhammad itu yang dibenak oleh Allah jumpa Allah Ta'ala. Di antara jarak antara Musa dengan Nabi Muhammad SAW 4,000 tahun. 4,000 tahun. Usia seusia dengan piramid itu. 4,000 tahun ni bukan masa pendek lah, jauh. Tuan-tuan ya Allah sekalian, ketika mana Musa itu minta nak jumpa Allah, Allah tak bagi. Tiba-tiba Muhammad SAW tak minta pun. Tak minta. Dia kata, ya Allah, izinkan aku jumpa kamu ya Allah. Tang ni kata ulama, tuan-tuan, tadi kata ulama apa dia benda yang ada moral tang ni, ibrah dan khibrah tang ni, atau satu benda yang pengajaran tang ni, yakni adab meminta tu kena. Kena bererti adab meminta dengan Allah. Memang Allah kata, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Surah Al-Baqarah ayat 186 sebelah kiri. Baik ketiga pada bawah. Ya. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Siapa minta dekat aku dekat dengan dia dan aku perkenankan doanya. Adab, itu ayat doa. Tapi tuan-tuan Allah sekalian, poin pertama kita malam ni nak minta bagi ada adab meminta. Nak minta kena adab. Jangan saya minta dalam keadaan kurang ajar. Kerana Islam agama adab. Islam agama akhlak. Quran ajar akhlak. Tahu Nabi kita pula Nabi yang amat berakhlak. Cukup tinggi akhlak Nabi SAW. Maka siapa cinta Nabi, ikut Nabi, terkesan pada akhlak percakapan, akhlak perbuatan, akhlak diri. Nampak? Siapa yang telah diberi cinta oleh Allah akan Nabi Muhammad SAW, atau siapa-siapa yang Nabi cinta dia, akhlak dia berubah. Baik. Maka apabila Muhammad ini tak minta pun bukan Allah, tapi teringin nak jumpa Allah lah. Musa teringin minta, Muhammad teringin tak minta. Tapi dia minta dengan hatinya. Dia doa kuat hati, kita kata. Kalau boleh lah, kalau boleh jumpa Allah lah. Maka doa yang kata ulama, doa ada dua jenis. Doa kita ada dua jenis. Pertama dipanggil doa. Apa doa? Doa ni hak jenis keluar suara. Satu lagi dipanggil munajat. Munajat ni hak jenis tak keluar suara tapi duk mengikut hati. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kata ulama tauhid, akhlak, ketahuilah sesungguhnya doa yang paling tajam pada Allah ialah munajat. Sebab itu tuan-tuan dalam surah Isra ada cerita tentang tahajud. Dan semalam ramai yang makin tahajud. Kerana tahajud ini adalah satu munajat dengan Allah yang tajam dan amat-amat berkesan. So, kita nak ajak tuan-tuan, kita nak ajak apa? Dalam suasana kelang kabut diri kita ini, siapa-siapa yang contohnya rezeki tak banyak, siapa-siapa yang sakit tak mau lega, siapa-siapa yang takut dosa tak terampun, maki tengah malam munajat dengan Allah, itu senjata dia. Bimbang tengok Covid berlanjutan sampai bulan, sampai Ramadan nanti, kita susah hati tuan-tuan. Saya susah hati juga. Kalau Covid ni duk sambung lagi, duk sambung. Saya bulan puasa tu ni tutup masjid pula, kita pakai puasa di rumah, tarawih di rumah pula kita. Tak seronok dah. Jadi jom ramai-ramai tuan-tuan, jom ramai-ramai sebelum Ramadan ni kita maki tengah malam doa munajat dengan Allah. Ya Allah, angkatkanlah Covid ni. Tuan-tuan, ni bukan kerja kami seorang, bukan kerja tu imam saja, kerja kita semua. Sebab kita hamba Allah. Kita hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang boleh berdoa, cuma cara doa tu biarlah harapan pada Allah tu tinggi. Maksud kita
Siapa berdoa dengan penuh harapan, gantung ke Allah, percaya sungguh ke Allah, maka doa dia pasti mustajab. Kita doa ni tuan, doa dah. Allahumma hdina fi man hadait. Amin. Tak sungguh. Wa'afina fi man afait. Dia jenis baca, dia bukan minta lah. Sebab tu faham balik jom ajak berdoa, bukan membaca doa. Sebab doa ni bukan baca, doa ni kena minta. Sebab doa tu mana meminta. Teknikal kita ubah sikit. Jom bila mana kita minta doa, ya Allah, Allahumma hdina fi man hadait, contohnya kata Imam Ghazali Syafi'i, doa ni doa tajam, minta petunjuk Allah Subhanahu wa taala, minta petunjuk kan, minta petunjuk, harapkan petunjuk Allah, Allah pasti berkenankan. Wa'afina fi man afait, ya Allah afiatkan kami, selamatkan kami ya Allah. Harapkan selamat daripada Allah dan harapkan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan sekalian, ketahuilah kata ulama tauhid, kita ni buta, celik. Ketahuilah tuan-tuan, kita ni celik tapi buta. Saya buta, tak nampak. Banyak benda tak nampak kita. Lalu Quran ada depan, tak nampak. Lalu kadang-kadang ke kampung mana ada masjid, tak nampak. Kita lupa, tak nampak mak ayah kita di rumah, tak nampak. Nak berdoa pun tak boleh. Lalu tengok ada kelas mengaji, tak singgah, tak nampak. Tak nampak apa? Tak nampak keistimewaan kuliah mengaji, tak nampak keistimewaan ayah tu apa dia, mak tu apa dia. Mak ayah ni pembuka pintu syurga. Saya pernah sebut tuan-tuan, ketahuilah wahai anak-anak yang masih ada mak ayah lagi, kamu syukur banyak-banyak pada Allah, kerana mak ayah kamu tu dua pintu mustajab doa. Bila mereka tak ada dah, kata ulama, ketahuilah bila mak ayah dah mati, tak ada dah kat kamu, telah tertutup dua pintu mustajab doa kamu. Mereka ada lagi, mereka doa mustajab, tapi kalau tak ada dah, hang kena cari jalan lain. So mustajab doa hang. Sebab mak ayah tu amat mustajab permintaan dia. Bila dia tak ada, hang kena cari jalan lain supaya mustajabnya doa kamu itu. Kerana Allah amat mendengar doa mak kepada anak dan doa anak kepada mak ayah. Tuan-tuan, puan-puan muslim. Jadi bila memunajat Nabi SAW, dia minta pada Allah dengan hati. Bila mana Musa minta, Allah tak bagi, kesedihan Nabi SAW bertambah-tambah dengan kematian pak menakan dia, kematian isterinya yang dia sayang Khadijah, kematian sahabat-sahabat, meninggal habis orang kuat dia. Sedih hati Nabi SAW. Tak ada tempat nak mengadu dah, tak ada tempat nak hala tuju, tak ada dah. Hati dia sedih sebab tak ada siapa nak tolong dia, bagi bagi pihak manusia lah. Maka tiba-tiba Allah panggil Nabi SAW. Allah panggil Nabi. Bagaimana Allah panggil Nabi? Itulah peristiwa Isra wal Mi'raj. Allah Ta'ala menjemput Rasulullah untuk jumpa dengan dia. Padahal doa nak minta jumpa Allah ni Musa AS, tapi Allah izinkan Muhammad SAW jumpa dengan dia. Maknanya selepas doa Musa 4000 tahun diperkenan oleh Allah atas Muhammad SAW. Nak apa tuan? Moral dia, doa pada Allah ni, kita hanya mampu doa je. Yang mustajab itu ialah Allah. Dan adab berdoa yang ada ilmu tauhid, jangan kejan Allah Ta'ala. Kita ni bila doa kepada Allah ni, minta Allah lega kalau sakit. Kalau miskin, minta Allah nak kaya juga. 3 kali minta, Allah tak bagi pun. Maka ulang balik, jaga adabmu dengan Allah. Saya cuba sampai ilmu tauhid tuan-tuan, tauhid dalaman. Jaga adab berdoa. Jaga adab kamu dengan Tuhan kamu, nama Allah Subhanahu wa taala. Jaga adab. Maka apa yang kita nak buat, jaga adab tuan-tuan. Masuk masjid ada adab, jaga. Masuk masjid ada adab.
Kerana ni bukan rumah kita, ni rumah Allah, rumah yang kita bina untuk ingat Allah Subhanahu wa taala kan. Jadi ada adab. Masuk masjid ada adab dia, adab duduk, adab cakap, adab apa beriktikaf. Bagi Islam ajak gitu. Baik. Jadi apabila Muhammad ini diberi peluang oleh Allah, Allah panggil Nabi SAW. Padahal Nabi tak pernah menyangkakan bahawa dia akan dibawa jumpa Allah. Sebab dia tak teringin je, tapi tak minta dengan mulut. Bila mati habis, wafat habis semua orang-orang dia, isteri dia, pak menakan dia, tok Wan dia meninggal habis. Tak ada siapalah yang nak bantu dia, nak jaga Islam ni, tak ada. Orang kuat yang tolong ekonomi, tolong support dia, tolong bantu dia, bagi semangat dia, tak ada habis. Pasal apa Allah buat begitu tuan-tuan? Kerana Allah nak terbiah Nabi SAW. Ya Muhammad, jangan kau minta pada yang lain. Seolah Allah kata, aku ada bersamamu ya Muhammad. Ya Muhammad, aku ada dengan kau. Biarlah semua orang tak ada, tapi aku ada dengan kau. Maka Nabi pun tidur malam tu, malam 27 Rajab 1442 yang tahu yang dulu. Tidur dia, tak sangka-sangka tiba-tiba Jibril bawa dia, Jibril angkat dia daripada tempat tidur dia. Rasulullah diangkat oleh Jibril, peristiwa di Mekah, diangkat ke tepi Kaabah, dan bermulalah cerita Isra' Mi'raj itu. Rasulullah tak tahu apa yang jadi kat dia. Dia tanya-tanya Rasulullah, nak buat apa ni, nak buat apa ni. Maka Jibril beritahu, ya Muhammad, ketahuilah engkau dijemput Allah untuk bertemu dengan dia. Ketika itu Nabi seronok lah. Rasulullah seronok lah, dijemput Allah. Tang ni tuan-tuan, tang ni kita boleh rasa tuan-tuan. Tang ni kita boleh rasa betapa gembira Nabi dijemput Allah. Kita ni Allah jemput tuan-tuan. Bila pergi daftar haji ya. Daftar haji. Orang habaq kata, tuan diminta lapor diri dia sekian-sekian pejabat tabung haji sebab nama tuan telah masuk dalam senarai orang dapat kerja haji tahun ni. Oi, habaq-habaq tu tuan dapat surat tu, Allah senyum sampai ke telinga. Nampak siapa bersenyum, nampak kambing dia lagi teruk bersenyum pada kambing. Seronok tuan-tuan. Nampak tiang senyum kat tiang. Seronok kerana dijemput Allah Taala ke Mekah itu. Padahal tuan, Mekah ni kot atas bumi juga. Tapi Rasulullah SAW seronok dan gembira bila Jibril beritahu, ya Muhammad, malam ni engkau dijemput Allah, bertemu dengan dia langsung, berjumpa Allah. Waktu tu Nabi seronok tak kira dah, tak tahu nak kata apa dah dia. Yang ada pada ucapan Nabi SAW apa dia tuan? Kata ulama, yang ada pada bibir Nabi itu ialah subhanallah, subhanallah. Maka sebab itu tuan-tuan terbuka balik surah Isra'. Nah, surah Isra' dalam Quran, bukan surah apa tuan? Surah Isra' ni. Surah Isra' berada pada muka surat 282 sebelah kiri. Juzuk 15 sebelah kiri. Ayat pertama daripada Allah Subhanahu wa taala, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Ayat itu mula dengan apa? Muka surat 282 ayat 1, muka surat sebelah kiri juzuk 15. Allah kata subhanalladzi, Maha suci Allah Ta'ala yang memperjalankan Muhammad itu. Bermakna apa? Bermakna tak langsung Rasulullah tu bila tahu-tahu kata nak pindah Isra' Mi'raj, dia berkata pada Allah subhanallah, subhanallah. Dan ketahuilah tuan-tuan, ketahuilah, zikir lepas sembahyang kita ni
Lepas sembahyang kan, subhanallah 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 3 kali. Apa sebab dia? Apa kekuatan dia? Dia membawa salat jumpa Allah Taala. Jom zikir tuan-tuan. Sembahyang zikir subhanallah subhanallah. Kenapa? Kerana Muhammad itu bila dikhabarkan oleh Allah Taala Isra' Mi'raj dia akan dibawa jumpa Allah, dia bertasbih. Dan ketika itu diperjalankan oleh Allah untuk nak jumpa dia. Bermakna apa kata ulama? Salat kita ni kalau ada tasbih selepas dia, lepas habis sembahyang assalamualaikum warahmatullahi, habis tu mula dengan tasbih, ketahuilah salat kamu akan diangkat kepada oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rugilah siapa yang lepas sembahyang tak mau tasbih tuan-tuan. Rugi besar. Kerana salatnya tergantung tak sampai pada Allah. Tambah-tambah pula tuan-tuan kita nak abang main ni. Lepas sembahyang bangkit ni rugi tuan-tuan. Rugi. So kalutlah kau lain. Kalut dengan salatmu sendiri yang diambil oleh Allah. Kalut itu tidak buat sembahyang apa-apa. Sembahyang tak naik. Bukan tak naik sampai ke langit, atas punggung tak lepas. Sebab hang tak tasbih. Cuma tasbih tuan-tuan. Subhanallah 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 33 kali bukan jauh pun, bukan lama pun. Jom kalut dengan hak kita dengan Allah. Nanti Allah akan perkenankan banyak benda. Baik, hadis Nabi sebut, siapa yang sibuk dengan Allah, Allah permudah segala urusan dia. Rezeki jadi mudah, anak-anak jadi soleh, isteri jadi solehah, mak ayah dapat keampunan. Kalau kamu sibuk dengan Allah Subhanahu wa taala, perniagaan jadi lagi maju, kekayaan makin melimpah bagi orang yang sibuk dengan Allah Taala. Hadis Nabi sebut. Tapi kalau kamu tak sibuk dengan Allah Taala, carilah banyak mana pun takkan cukup sampai mati. Tuan-tuan puan-puan Muslim, itu tanda pertama. Ibrah yang pertama, apa yang Allah buat kat Nabi SAW untuk kita ambil, jangan tinggalkan tasbih. Zikir tasbih jangan tinggal. Kerana dia pembuka kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Tak kira lah tu imam sebut ke tak sebut, kita sebut seorang-seorang. Kan? Hak yang subuh dengan maghrib itu pembuka aja. Subuh nak buka siang, tasbih. Lepas tu maghrib nak buka malam, tasbih. Dan tuan-tuan Allah sekalian, saya nak abang bagi, jangan dustakan janji kita dengan Allah Taala. Jangan berdustakan janji dengan Allah. Tuan-tuan, kita janji dengan Allah nak tasbih. Soalan saya, kita janji dengan Allah dan nak tasbih ni. Soalan saya sekali lagi, kita berjanji tak dengan Allah nak puji dengan tasbih pada dia? Janji tak? Bila janji? Bila? Janji. Tapi janjimu dusta belaka. Kau bohong dengan Allah Ta'ala. Kata nak sebut nama dia, hang tak sebut pun. Hang janji dengan Allah tapi hang tak kotarkan. Bila janji tak kotar tuan, agak Allah nak marah nak? Allah marah. Mana janji kita tuan? Iftitah. Dalam iftitah itu ada janji dengan Allah. Janji apa? Janji nak sebut namanya, nak bertasbih dengan dia Allah Ta'ala ni pagi dengan petang. Janji. Tahu mana? Wa subhanallahi bukratan wa asila. Aku janji denganmu ya Allah, aku nak sebut namamu di atas nama tasbih itu bukratan pagi-pagi, wa asilan petang-petang. Siapa buat? Abang saya. Siapa hidup tasbih pagi-pagi petang ni sebenarnya? Ada? 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 Sengap tu tak ada lah tu. Confirm. Kalau ada pun tak abang kita pun nak. Tak ada pun tak abang pun. Maksud kita tuan, majoriti orang Islam ni dia tak tasbih pun. Bila tak tasbih, macam mana Allah nak mi'rajkan kamu kepada Allah?
Macam mana Allah nak mi'radkan salat kamu pada Allah? Maksud kita, macam mana Allah nak ambil salat kamu dan amalan kamu itu kalau kamu tak zikir? Ni kekuatan zikir, tuan-tuan. Saya nak tarik tuan agak, jom zikir pada Allah. Tak banyak sikit, kau tak mau sikit banyak, sebut nama Allah banyak-banyak, sebab kita janji dengan Allah. Jom kita habaq malam ni. Ketahuilah, bacaan wa subhanallahi bukratan wa asih itu janji dengan Allah. Ulang balik, wa subhanallah, subhanallah bukratan pagi-pagi, wa asilan petang-petang. Maknanya aku janji nak pujimu ya Allah pagi dengan petang. Hari-hari sebut, tiba-tiba tak sebut. Habang ke Allah nak sebut, tak sebut. Tak tahu rasa berdosa tak ni? Rasa bersalah tak? Kita lagu tu, salah tak? Salah. Patutlah hak kita minta Allah tak bagi. Patutlah Allah tak berkenan doa, sebab kita dah buat maksiat. Apa maksiat dia? Maksiat adalah janji tak dikota. Sedangkan Nabi bersabda, Nabi sabdakan tanda-tanda munafik itu tiga. Ayatul munafiqi salasun. Tanda-tanda munafik kamu tu tiga. Apa dia? Apa dia, tuan? Bila bercakap bohong, bila amanah khianat, bila janji mungkir. Oh, tak tahu kata mungkir. Janji mungkir. Ya. Itu tak asal munafik lah gitu. Ini bukan janji dengan manusia. Jika nak dengan manusia pun dah munafik dengan Allah. Kalau janji dengan manusia pun dikira munafik dah. Macam janji dengan Allah tak kota ni, munafikin lagi teruk kita. Sebab itu tuan-tuan, kita ulang balik. Allah yang Maha Kuasa, Allah Maha Penyayang. Salat kita buat ni walau teruk ke mana pun, diampun dosa. Dan saya nak ajak satu benda, tuan, satu benda. Ambil ni nak. Bila dosa banyak, jangan tinggalkan kuliah pengajian. Kerana majlis ilmu, majlis ampun dosa yang paling dahsyat. Kalau kamu tahu, majlis ilmu, majlis ampun dosa. Kenapa? Kerana Nabi habang ada malaikat yang Allah utuskan. Setiap kali majlis ilmu ada, turun 70,000 malaikat. Turun 70,000 malaikat duduk dengan kita. Berapa malaikat ni? Khas Allah hantar mai untuk minta ampun dosa kita pada Allah. Tanpa kita ada kata astaghfirullahalazim, dia terus sebut kita. Malaikat tolong minta ampun dosa kita ke Allah. Tuan-tuan ya Allah sekalian, kalau kita minta Allah tak dengar sebab dosa banyak. Malaikat dosa tak? Dosa. Bila malaikat tolong minta, ada garanti Allah terima akan pengampunan dosa. Sebab kita pakai kabel. Kita pakai kabel dahsyat. Ini malaikat tu minta doa kita. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan dosa mereka semua hak mengaji ni Allah. Sabit pada hadis Nabi SAW. Sebab tu siapa rasa dia berdosa dengan Allah banyak, tak larat nak minta Allah ampun, tak larat nak tasbih, tak nak buat, hadir kuliah ilmu, dosamu Allah ampun. Simple. Tapi tak ada. Ketahuilah tuan, majlis ilmu majlis yang paling dibenci oleh syaitan. Majlis ilmu adalah majlis yang paling dibenci oleh iblis. Lepas tu payah orang nak masuk majlis ni macam-macam. Nak main mengaji ni macam-macam hal ya. Kawan ajak makan, kawan ajak main, bini ajak pergi pasar malam, nasib baik Covid. Malam tak jadi. Saya dulu tu ada pasar malam tak? Dekat bawah tu ada juga. Kan anak mengadu gunung, nak mengaji ya macam-macam ya. Kerana syaitan iblis tak pernah suka kawan kamu untuk masuk mengaji. Kerana majlis ilmu ni majlis keampunan dosa. Allah, syaitan tak mau bagi Allah ampun dosa kita. Syaitan nak buat kita tenggelam dosa saya mati. Itu kerja syaitan. Ni iblis mau tu. Dia nak kita ni tenggelam dalam dosa dan maksiat saya mati sebab dia tepuk tangan. Sebab dia seronok kerana ada kawan dalam neraka nanti. Dia maulah tuan-tuan. Ingat senang dia nak masuk neraka seseorang. Mana dia mau? Nak kena bakar seseorang dia tak mau.
Jadi dia duduk ajak siapa? Ajak geng. Kalau kena pun dia tak kena ramai-ramai, kan kena seorang-seorang. Jadi dia duk cari orang untuk masuk neraka dengan dia. Maka dia pun puluhlah. Pertama yang dia suruh, tinggal mengaji. Baik muslimin Allah, masuk balik peristiwa Isra Mi'raj. Maka kita janji dengan Allah, kalau gitu dah reti dah tuan, start malam ni atau esok pagi-pagi itu, sila ambil masa sikit bertasbih pada Allah Ta'ala. Boleh kata saya kerja Ustaz, awak kerja tak boleh? Sambil-sambil naik kereta, sambil-sambil naik motor, atau naik kereta kawan, seorang drive, seorang bawa, seorang lagi buat apa, sembang saja, tasbih. Kalau paling tak mau pun nak sembang juga, pasang dalam radio, dalam kaset dalam kereta tu, kalau pakai bluetooth ke apa ke, pasang zikir pada Allah. Subhanallah tu bagi banyak. So termasuk juga kita dalam golongan orang yang berzikir pada Allah. Kerana janji kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa subhanallahi bukratan wa asilah. Jaga janji. Isu Allah tuntut, jangan main-main. Ini dah benda-benda yang kita nak amalkan. Sebab itu tuan-tuan, sebab tu kita tengok balik surah Isra mula dengan subhana. Dan kalau tuan-tuan buka kitab Kifayatul Muhtaj fi Isra wal Mi'raj, karangan Syekh Alim Alamah, guru kita yang kita cintai, guru kita yang kita sayangi, guru kita yang kita muliakan, ulama Nusantara kita, Syekh Daud Al-Fatani rahimahullah subhanahu wa ta'ala, penggarang kitab Kifayatul Muhtaj fi Isra wal Mi'raj, kitab yang masyhur dibacakan. Mula-mula tuan-tuan, Syekh Daud Al-Fatani syarah 3 muka tentang, dia syarah tentang tasbih saja 3 muka tuan. Syekh Daud Al-Fatani rahimahullah dia syarah 3 muka lebih. Apa dia syarah? Apa yang ada pada subhana itu. Clear dia syarah. Dan kita faham balik dulu ni, zaman dulu nah, sebulan Tok Guru dulu baca. Dia baca di masjid-masjid zaman saya kecil-kecil dulu. Sebulan Tok Guru baca, start dari 1 Rajab sampai 30 Rajab, baca kisah Isra Mi'raj itu kitab tu. Dulu. Maka hari ni tradisi tu kadang-kadang kita nak buat juga kalau boleh. Kan? Tapi tahun ni habis lah, tahun depan lah kalau panjang umur. 1 Rajab sampai 30 Rajab baca Isra Mi'raj. Abang ke ustaz lah, ustaz tolong mereka surah Isra Mi'raj. Ini tajuk muka surat ni. Abang lah dekat penceramah, tolong kisah pada kat kami Isra Mi'raj sebulan. Malam ni, malam esok, sebulan. Sebab nak dapat ibrah besar. Kerana peristiwa Isra Mi'raj, peristiwa agung Nabi SAW, benda yang cukup dahsyat untuk dihayati. Jumpa Allah ni kan. Nak jumpa Allah ni bukan satu cerita mudah dan cerita yang simple, dah. Dia cerita utama hidup kita. Kerana apa tuan? Kerana lambat atau cepat kita pasti jumpa Allah. Lambat ke cepat ke, satu masa kita akan pergi jumpa Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab dalilnya kat belakang saya ni ramai dah pergi dah. Kat depan tuan-tuan ramai yang pergi dah. Tengok kubur tak mana pun jangan lupa, di sana tempat orang-orang yang telah berhimpun bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan menyusul, pasti jumpa Allah. Mau ke tak mau ke, akan jumpa Allah Ta'ala itu. Maka Rasulullah SAW bila nak jumpa Allah, apa dia buat? Apa dia buat? Subhanallah, di permulaan jalan. Subhanallah, 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 subhanallah. Saya cuba nak bagi tahu tuan-tuan, nilaikanlah tasbih itu satu yang penting. Tolong upgradekan tasbih itu. Tolong nilaikan zikir itu sebagai satu yang penting dan mustahab. Bukan duk main lepas sembahyang adat nak baca bila. Tak bagi reti sikit. Reti apa? Reti nilai dia, kualitikan dia pada ilmu yang ada. Jom ambil tahu malam tuan pada tasbih itu permulaan pembuka jalan bertemu Allah.
Siapa yang nak salatnya laju pada Allah Ta'ala, sila tasbih, jangan tinggal. Kerana dalam kitab Kifatul Muhtaj fi Isra' wal Mi'raj, karangan daripada Syekh Fatani ni, ada satu cerita. Kata kitab ni, kata ulama lain, cerita ni terjadi kepada seorang ulama at-tabi'in namanya Abdullah bin Mubarak, yang telah bertasbih 10,000 kali setiap pagi. Dan dia hadiahkan tasbih tu pada mak dan ayah seorang pemuda yang ayah dia mati. Dan anak ni duduk menega di Pekan Baghdad. Dia menega. Ada Baghdad, ada kata Mekah ketika itu. Maka anak ni duduk menega di Pekan. Ayah dia mati. Pada satu malam, Abdullah Mubarak ni dia bermimpi jumpa satu orang mai minta tolong kat dia. Wahai Abdullah Mubarak, tolong aku lah. Tolong apa? Tolong pi habang ke anak aku perlu bantuannya. Buka balik tuan-tuan kitab Isra' wal Mi'raj, Kifatul Muhtaj, karangan Syekh Fatani. Nak cerita tentang tasbih tu benar apa? Maka dia pun, Allah Mubarak tanya si mati tu, siapa anak hang, duduk di mana? Dia, abang anak aku menega di Pekan. Nak abang apa kat dia? Abang kat dia, tolong hantar mai kat aku bantuan, tolong selamatkan aku daripada azab kubur yang menyala api ni. Nak buat lagu mana? Tanya dia nak buat apa? Tolong suruh anak aku tu bertasbih dekat Allah agar Allah ampun dosa. Wahai anak-anak ambil reti yang ni. Kita pun anak juga lah. Yang kita anak kecil je, kita pun anak juga. Kita anak mak ayah kita. Mak ayah kita mati punya lama dah, tak tolong ni. Jom tolong. Jom tolong mereka sah. Kalau sayangkan mak ayah ini. Kerana peristiwa terjadi dekat Abdullah Mubarak. Dia ada orang mati, dia jumpa dia. Tolong aku, tolong khabarkan pada anak aku tu, tolong aku lah. Maka ketika itu kata Abdullah Mubarak, tak apalah, aku akan cari anak aku esok. Akan aku cari anak kamu esok pagi. Dia jaga pagi, terjaga tu pagi, dia pun niat. Dia niat apa? Dia niatkan bahawa dia hadiahkan pahala zikir tasbih 10,000 tu pada mayat itu. Niat dia niat, ya Allah, hantarlah pahala 10,000 yang aku kata tasbih subhanallah ni, hantar kat mayat yang jumpa aku ni. Aku hadiah kat dia. Habis itu pagi itu, lepas dia zikir lagi 10,000. Habis itu dia pergi jumpa, dia cari mana budak ni, mana pemuda ni, mana dia. Dah jumpa di Pekan duduk menega baju. Dalam kitab kata gitu. Maka jumpa, bertanyalah Abdullah Mubarak, betulkah hang ni nama sekian, ayah hang sekian? Dia kata betul, ayahku mati bulan lepas. Sebulan dah mati. Kalau siapa jumpa aku? Maka Abdullah Mubarak ceritalah satu-satu bagian cerita. Apa dia ayah hang minta? Dia kata, apa yang ayah aku minta? Ayah kamu minta agar kamu bertasbih pada Allah supaya Allah ampunkan dosa dia. Ni kekuatan tasbih tuan-tuan. Mengampun dosa kita dan juga ampunkan dosa mak ayah. Ya. Maka ketika itu tuan-tuan, bila ayah tu habaq cerita itu kat Abdullah Mubarak, Allah Mubarak habaq kat anak tu, dia kata, ya Allah, lupalah aku akan matinya ayah aku. Dia kata, ya wahai ulama, wahai Abdullah Mubarak, aku termasuk anak yang derhaka rupanya. Terlupa nak doa kat ayah aku. Sibuk aku menega, sibuk aku cari hidup, sibuk aku dengan kewangan keduniaan, sampai lupa kat ayah aku dah. Kalau gitu kena buat apa wahai Abdullah Mubarak, kata anak ni. Maka kata Abdullah Mubarak, berzikirlah kamu dengan zikir tasbih, hadiahkan pada ayah kau. Anak dia kata tak puas hati, dia kata, wahai Abdullah Mubarak, aku tak dan tasbih lagi. Ayah aku kena salah kubur, macam mana kau tolong? Maka dia kata, wahai Abdullah Mubarak, tolonglah ayah aku Ustaz. Esok akan aku buat. Aku janji, aku nak tasbih supaya Allah ampun dosa ayah aku di kubur sana. Hari tak ada buat lagi.
Maka Allah Mubarak kata apa? Jangan bimbang. Telah ku hadiahkan 10,000 tasbihku pada Allah, apa yang aku sebut ke Allah telah ku hadiahkan pada yang kau panggil tadi lagi. Allah Mubarak kata gitu kat pemuda tadi. Pemuda tadi balik dah. Dia kata dia pun tutup kedai awal balik nak tasbih. Pasal nak tolong ayah dia di kubur. Malam tu si mati mai lagi jumpa dengan Allah Mubarak. Tapi belain dah. Semalam mai jumpa, malam ni mai jumpa kali kedua. Cerita ni tuan, cerita ni bukannya hukum. Cerita ni sebagai motivasi. Bukan hukum sebenar. Hukum sebenar ini mimpi tak boleh jadi sebagai hukum, betul tak? Mimpi tak jadi hukum. Hukum kita adalah Quran, hadis, ijma' ulama, qiyas saja. Hukum. Mimpi ni hanya pelapik je. Bukan dia hukum utamat tak. Jadi saya cerita mimpi ni ada kebenarannya dan mungkin tak benar atas kita juga. Tapi mimpi ulama ni ada kebenaran. Mimpi ulama ni ada kesihahan dia. Bukan macam mimpi kita. Mimpi kita karut mereka. Mimpi remo ligan. Mimpi makan, mimpi minum. Itu mimpi kita. Mimpi kita tak ada kelas punya mimpi. Mimpi merepet dah. Jadi tuan-tuan yang Allah sekalian, apabila Allah Mubarak ni dia kata gitu, malam tu si mati menjumpa dia lagi. Tapi dalam mimpi tu Allah Mubarak tengok dah berubah dah mati si mati tadi. Daripada pakai yang buruk, pakai pun huduh-huduh, malam mula, malam kedua nampak cantik dah. Pakaian dah berubah, bersih dah, putih bersih dah. Muka pun nampak cerah sikit dah. Kata dia, wahai Abdullah Mubarak, terima kasih banyak-banyak kau tolong aku. Kau tolong aku. Ketahuilah tasbihmu pada Allah Ta'ala 10,000 kali kemarin yang aku hantar kat aku tu telah menyebabkan Allah ampun dosa aku. Dan Allah angkatkan aku ke syurganya. Daripada nerakanya diangkat ke syurga yang pertama. Ni aku nak bahang, dia kata aku mai ni sebab nak bagi tahu kamu telah berubah tempat aku di alam barzah daripada neraka kepada syurga dengan keberkatan tasbih Allah Subhanahu wa taala. Itu yang mayat ni kata dekat Allah Mubarak. Allah Mubarak kata tak apa, malam ni aku hantar lagi kat hang. Pagi esok Allah Mubarak hantar lagi kat dia dan terus jumpa dengan anak dia di menega di pagi, di pekan. Tanya anak ni, hang buat tak zikir semalam? Dia kata zikir. Oh banyak, 1,000, aku dan 1,000 je. Oh bilang kata tak apa, aku tolong hang. Aku hantar pula pagi tadi 10,000 lagi kat dia. Tuan-tuan dan muslimin, saya tak syubih macam ni, saya bayang macam ni. Mak ayah tak boleh buat kerja. Mak ayah hidup di rumah tak boleh buat kerja. Anak hantar 1,000 sebulan, seronok tak? Kan? 1,000. Seronok lah. Tapi kita bayangkan anak hantar satu hari kat mak ayah 10,000 ringgit. Seronok mak ayah. Oi, seronok lah tuan. Nak beli, nak kereta semua boleh. Ayah mak seronok sebab duit banyak. Pasal apa? Pasal anak tu hantar. Saya kemarin saya jumpa satu muslimat. Habis kuliah saya kemarin. Dia jumpa tanya sembang lama tak jumpa. Kan? Dia kata saya ada 3 orang anak, perempuan, 1 lelaki. Alhamdulillah Ustaz, berkat doa Ustaz, berkat doa ulama-ulama, berkat apa kami amalkan, saya doakan anak-anak saya ni, anak saya semua jadi elok Ustaz. Setiap orang ni hantar kat saya sebulan, yang kakak tu hantar 1,000 sebulan. Hak adik tu dia kurang sikit hantar 500. Hak nombor 3 pun sama juga 700. Pipi balik tuan-tuan, dia kata Ustaz, tiap-tiap bulan kat saya 2,000 ada. Dia kata banyak makcik 2,000. Dah banyak lah Ustaz. Oi, saya nak makan apa Ustaz? 2,000. Habis tu makcik buat apa? Saya sedekah balik Ustaz. Saya sedekah balik duit tu. Jumpa orang miskin, saya beli bagi. Duit tu ambil duit tu bagi ke anak-anak orang miskin. Jumpa ke kedai tengok, saya bagi. Sedekah balik. Saya nak buat apa 2,000 Ustaz? Nah, ni mak yang kaya. Kerana diberi hadiah duit oleh anak-anak. Ni hadiah dunia. Ada dunia. Tambah akhirat sama juga tuan-tuan. Ketahuilah, fahamilah bahawa mak ayah yang mati duk tunggu sesuatu daripada anak-anak. Tapi anak-anak tak reti pula. Dia duk kisah apa? Duk kisah makan hidup dia, dia duk kisah makan minum dia, duk kisah hidup dia, duk kisah lebih senang dia. Mak ayah.
Sebab itu bila kau deritakan mak ayah kamu, hidup kamu takkan bahagia sampai bila-bila. Wahai anak, kalau kamu deritakan mak ayah kamu, kamu takkan bahagia selamanya. Hang takkan senang lah. Hang puluh kerja hang takkan senang. 10 kerja hang buat sehari, satu hari hang buat 10 kerja, tapi tak masuk banyak mana pun, yang ada letih lagi. Baru ni saya tanya satu kawan, anak murid, dia kerja Kelang di belah Penang kita lah, belah Tanjung. Dan bukan, dia kerja, anak murid saya dia kerja di satu Tesco sebelah Bagan sana. Saya tahu baru ni dia berhenti kerja tu. Bila saya beritahu kata dia berhenti kerja, saya tanya dia berhenti apa? Kerja elok lah. Dulu dia ngaji kita, lepas tu dia berhenti mengaji, pergi nak kerja. Tiba-tiba hari ni dia main balik, dia kata nak mengaji balik. Mengaji umumi lah, bukan mengaji sekolah, mengaji umumi, mengaji umum. Saya tak apa main. Tapi saya tanya dia, berhenti mengaji, lepas tu hang kerja, dah nak berhenti kerja, mengaji pula kan? Macam tu Ustaz. Pasal apa? Tak nak kerja lah. Dia kata kawan saya kerja sekali sama-sama satu Tesco, kerjalah baru ni kan, orang ni pakai kena buang kerja, tapi kami tak kena buang kerja lah, dapat kerja cuba lah dapat overtime buat kerja dengan Tesco ni, buat kerja minta overtime, supervisor bagilah, lain-lain kokok harap-harap nak dapat bonus. Dato' supervisor kata kerja lebih itu hak hampa, toke tak bagi lebih juga. Dia kata Allah menyesainya. Menyesai pasal apa? Pasal tak dapat bonus. Tuan-tuan yang sekalian. Baik. Pasal apa jadi begitu? Kerana ada doa mak yang tak sampai ke engkau. Doa mak yang terhalang. Pasal apa doa mak terhalang? Sebab engkau tak doa kat dia. Redha mak ayah terhalang atas anak-anak sebab anak-anak tak peduli mak ayah. Ni zaman hari ni. Tuan-tuan dan sekalian, kita susah hati benda ni. Ketahui dah soalan balik. Kamu takkan bahagia bila kau biarkan ayahmu dan ibumu menderita. Ini definitely benda yang pasti, benda yang putih daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dalilnya muka surat 284 surah Al-Isra juga. Muka surat 284 surah Isra, muka surat sebelah kiri juga. Pada baris yang ke-7 daripada bawah, ayat 23-24. Refer tengok Quran. Ayat 23-24 surah Isra juz 15, muka surat 284. Ayat 24, 23-24. Dalil bahawa Allah firman dalam ayat ni surah Isra, tolong jaga mak hang, tolong jaga ibu ayah kamu itu. Ayat 23 kata Allah Taala, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah kata apa? Telah ku tetapkan kamu ni kena sembah aku saja, kata Allah. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Nak sembah Allah saja, jangan sembah yang lain. Wa bil walidaini ihsana, dan kepada dua ibu ayah kamu wajiblah kamu berbakti dan berbuat baik. Imma yablughanna 'indakal kibar, ketika mana mereka dah tua, ahaduhuma aw kilahuma, seorang atau kedua-duanya dah tua, fala taqul lahumā uff, jangan kata wala tanharhuma, jangan jakah-jakah dia, wa qul lahumā qawlan karīmā, dan wajib cakap dengan dia dengan keadaan memuliakan, dengan cakap yang baik. Perintah Allah. Saya baru ni saya pergi ke Perak, ada program kawasan di kawasan Perak, di Ipoh sana. Dalam PKP ni pun dia jemput juga, alhamdulillah. Singgah satu rumah, lepas dia jemput,
Nak cerita apa tuan? Nak cerita tak salah dia, tapi mungkin pengaruh kot. Mungkin dia tak faham. Saya rasa ni anak yang baik, tapi dia panggil mak dia lah, ya Allah. Saya sembang dengan mak dia. Dia masuk rumah, salam dengan siapa? Budak masuk rumah. Lepas tu dia masuk rumah, lapak apa tu, cari apa tu. Dia panggil dalam rumah, mak, Maisat. Perempuan. Saya kata, Masya Allah. Pasal apalah jadi gitu. Dia panggil mak ni macam kawan dia lah. Kawan tak panggil gitu. Dia panggil mak dia macam kuli dia. Mak, mai lekah. Ni nak tanya apa benda tak mana tak ada ni. Mak dia sat. Saya kata subhanallah. Nak katakan dia salah pun tak kena juga. Nak marah pun tak kena juga. Diamlah. Kan, diam. Saya ketahui betapa malunya mak tu bila anak cakap depan kita. Ya. Maka kata Allah Ta'ala, bila mak hangpa dah tua dah, seorang atau kedua-duanya tua, jaga 3 adab. Pertama, jangan kata yakni menolak ajakan dia, menolak kata-kata dia, jangan. Yang kedua, wala tanharhuma, jangan duk jerakah-jerakah dia, jangan. Cakap elok. Ya mak, ketahuilah mereka itu pintu syurga. Saya kata ni sebab tuan, kita hadapi krisis hari ni apa dia? Krisis anak-anak yang tak hormat mak ayah ni. Sungguh. Pasal apa? Pasal ilmu dah kurang, iman dah kurang, mengaji pun tak ada, apa pun tak ada. Iman dah kurang, maka akhlak berlaku. Kufur pada akhlak itu. Akhlak ni kufur tuan. Tak terima kasih mak ayah, cakap tak elok dengan mak ayah tu kufur. Berpandukan dalilkan ayat tadi. Kata ulama tafsir, ayat pertama, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah, itu sembah Allah. Tiba-tiba Allah kembangkan dengan berbakti pada mak ayah. Kata ulama, jika kau tak berbakti pada mak ayah, seperti tidak pernah kau sembah Allah. Mana? Tak berbakti pada mak ayah ni seperti syirik Allah. Seperti mana engkau tidak menyembah Allah Ta'ala walaupun sembahyang. Wahai anak, hang sembahyang betul, tapi mak ayah hang tak jaga, macam tak sembahyang. Sebab Allah tak terima solat engkau kerana kau tidak berbakti balik pada mak ayah kamu. Kita buka Quran tuan, bukan cakap saja, kita buka Quran. Itu Allah mau. Jadi kalau gitu, jom kita ajak diri kita ini, walaupun mak ayah dah mati dah, kita kena berbakti. Cara mereka mati, hidup cara hidup, mati cara mati. Bukan dalam ayat 24 surah yang sama. Tadi ayat 23 kan? 23. Ni ayat 24 pula. Surah Isra ayat 24. Muka surat 284 juga, bawah dia sikit. 1 2 3 4 5. 4 5 daripada bawah. Jumpa ayat 24. Apa kata Allah? Ayat ni tuan, ayat yang mengajar kita erti macam mana nak menghormati mak ayah. Yang mati tu yang hidup. Ayat 24 surah Al-Isra ini. Yang ni Allah ajak kita berdoa dengan satu doa. Wahai anak-anak, ambil doa ni, baca dekat mak ayah, baca pada Allah, minta Allah sampaikan pahala la juga pada mak ayah. Doa pengampunan agar mak ayah tu Allah ampun dosa, dan Allah kasihkan kedua-duanya. Kerana ayat 24 berbunyi macam mana tuan? Kata ulama, inilah antara 4 ayat dalam Quran yang Allah suruh kita bacakan mak ayah. Ulang balik, ayat 24 surah Isra itu Allah ajak kita, suruh kita bacakan mak ayah. Di antara 4 ayat Quran yang cerita tentang doa kepada mak ayah, salah satunya surah Isra. Ceramah saya di Perak baru ni benar. Tapi ada versi yang lain pula. Ni tahun ni malam ni kita versi, tapi ayat yang sama, versi lain. Ayat apa tuan? Ulang balik, surah Isra, muka surat 284 sebelah kiri, baris kelima pada bawah, ayat 25 24. 23 24 tadi kan? 2 ayat 24. Ketahuilah dalam ayat ni ada satu doa yang wajib kita baca pada mak ayah, agar Allah kasih belaskan mak ayah kita dan ampun dosa dia. Apa doa dia tuan-tuan?
Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wakhfid lahuma janahadh-dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Doa dia, irhamhuma kama rabbayani saghira. Itu dalam bahasa Arab. Bahasa Melayu dia, ya Allah, ya Tuhanku, kesan belahlah ke mak ayah aku, rahmatilah mereka itu seperti mana mereka kasihkan aku waktu kecil, dan ampunkan dosa mereka ya Allah. Yang ni wajib atas anak. Tuan-tuan, faham hal dia? Doa ni wajib atas anak baca untuk Allah Ta'ala ampun dosa mak, ampun dosa ayah. Kerana itu tanggungjawab kamu wahai anak kepada mak dan ayah kamu. Kau tidak, kau berdosa dengan Allah Ta'ala kerana engkau tidak berbakti pada mak ayah. Dan dosa yang paling dahsyat, kamu tak berbakti mak ayah itu dosa dah. Dan dosa paling dahsyatnya ialah kamu seperti bersyirikkan Allah Ta'ala. Kamu seperti tidak menyembah Allah bila kamu tak berdoakan kebaikan pada mak ayah kamu. Itulah jiwa tak tenang juga Allah. Buat macam-macam dah sembahyang, macam puasa pun, tapi tak tenang juga. Pasal apa? Pasal masih ada sisa baki dosa yang tak habis. Main tobat betul dah Ustaz, saya main tobat, tapi pasal apa? Dia jadi tak mau senang juga ni. Ketahuilah dosamu pada mak ayah tidak lagi diampun oleh Allah kerana kau tak sebutkan doa ini, tak baca doa ni tuan. Maka apa kita nak dapat? Bertasbih pada Allah itu satu keuntungan pada mak ayah. Besarnya keuntungan Allah berikan pada mak ayah, kerana berkat tasbih kita pada Allah, Allah ampun dosa kita dan Allah ampun dosa mak ayah kita sekalian. Ini kerja apa? Kerja anak-anak. Dapat ilmu ni, ajak pula anak kita pula ambil doa ni, atau baca pada Allah Ta'ala, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Tu doa tu lah tu. Ulama kata apa? Mana-mana anak yang tak doa lagu ni lepas sembahyang dia, seperti derhakakan ia mak ayah. Jadi derhaka balik, jadi salah balik kat mak ayah kau tak baca doa. Doa apa? Doa agar Allah ampunkan dosa mak ayah. Tuan-tuan muslimin, pasal apa kita nak kena baca doa ni, minta Allah ampun dosa mak ayah? Pasal apa? Pasal apa nak tolong? Nak tolong minta. Ketahuilah, sedanglah bahawa mak ayah berdosa pada Allah ni sebab kita. Betul? Betul tak? Apa tak betulnya? Waktu dulu dia kena sembahyang tapi tak sembahyang sebab kita. Nak sembahyang merengek, nak susu, tinggal sembahyang mak. Ayah nak sembahyang, ayah mak kata ni ayah ni susu habis ni, lari pergi beli susu. Bayang tak? Di masjid pun tak sembahyang, di rumah pun tak sembahyang, beli susu. Maka kita berdosa dengan mak ayah kita sebab kita lah dia tinggi Allah. Pasal kita hanya pasal kita anak ni buat ganggu, buat satu benda blocking ibadat mak ayah kita. Nyata hari ni apa dah? Nyata hari ni berapa ramai yang mak ayah tak boleh sembahyang, tak boleh mengaji pasal anak cucu. Nak kena jaga cucu, nak kena jaga anak, tak mengaji. Hari Isnin ada kuliah tak mengaji, malam tak boleh mengaji, hari Sabtu tak boleh mengaji, Ahad orang buat kuliah, duha, kelas malam, petang di dewan-dewan, tak mengaji juga. Pasal apa? Tak boleh mengaji. Ustaznya pasal apa tak mengaji ni? Cucu balik ustaz. Anak balik bawa cucu. Isu dosa nak mati lah. Wahai anak, kesian kat mak kamu tu. Biarlah dia beribadat. Anak tu anak kamu, kamu belah. Pasal apa suruh mak ayah belah? Ini Nabi habaq akhir zaman. Mak jadi kuli kat mak ayah, kat anak-anak. Nah, mak jadi kuli. Nak sembahyang tak boleh, jaga cucu. Tak apa mak jaga anak kamisan, kaya 300. Kuli apa kau? Jangan buat begitu. Beri ruang masa untuk anak mak ayah kita tu beribadat pada Allah, kerana masanya telah hampir tiba. Bagi peluang dia. Hampa lunggu kerja hampa pada depa dah. Anak-anak tu anak kita, pergi tunggu kat mak ayah cucu tu apa? Biar depa ibadat.
Biar dia senang nak pergi masjid, nak sembahyang duha, nak zikir, bagi peluang. Anak-anak kita jaga. Pergi bayar orang gaji lain tak apa, kena dia. Ataupun buat sesuatu agar anak tu tidak dijaga oleh mak ayah. Dia nak jaga lain cerita. Bukan bermakna kita tak suruh dia jaga, tak. Tapi jangan ganggu ibadat mak ayah disebabkan anak kita itu. Sebab cukuplah dulu kita ganggu anak mak ayah kita kan. Ya, dulu kita ganggu mak ayah dah. Lah bagi cucu pula lah. Sibuk lagi lah orang tua tu. Dulu tak semayang, lah tak semayang. Dulu kini selamanya tak semayang. Pasal dulu belah kita, ni belah anak kita pula. Esok belah cucu kita pula, jahanam kita. Tolong kesian lah. Tolong kesian. Jadi tuan-tuan ulang balik, ketahuilah pasal apa kita kena bertasbih dan hantar tasbih kat mak ayah kita, pahalanya kerana kita pernah mengganggu ibadat mak ayah di masa dulu. Sekarang masa kita pula berikan masa untuk minta Allah ampun dosa mak ayah kita kerana mendidik kita dulu, bela kita sampai tak sembahyang dah. Nah, sungguh benda ni benar yang jadi kat kita, tapi kita lupa jasa mak ayah. Sebab itu Allah murka kepada mana-mana anak yang derhaka anak mak ayah dia. Allah murka. Sebab itulah hidup anak-anak hari ini mungkin tak senang, kerana doa mak ayah, redha mereka tak pernah ada dengan kamu. Hidup tak senang. Kerana Nabi kata apa? Redallah fi ridai walidaini. Redha Allah dalam redha mak ayah. Bermakna bila mak ayah redha, Allah redha. Kalau gitu carilah redha mak ayah supaya Allah redakan kamu. Maka apa nak buat? Simple malam ni, dua benda saya bagi, jaga tasbih dan jaga doa. Ayat 24 surah Isra itu kita amalkan, mudah-mudahan dapat kebaikan daripada Allah. Kita pun tenang hidup, ibadat kita pun jadi senang, ibadat mak ayah kita pun jadi senang. Allah redha kita, Allah terima kita sebagai hamba dia, sebab mak ayah kita sentiasa mendoa dan redhakan kita sampai. Hadiah saya untuk tuan-tuan, jaga dua benda, ulang balik pada jagalah tasbih subhanallah setiap hari, dan jagalah doa tadi 24 surah Isra. Ambillah, amallah sama-sama kita, mudah-mudahan mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Aqulu quli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum, sal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu fa yafuzul mustaghfirin wa yanjut taibin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Jami'il muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman nafi'an wa amalan salihan maqbula. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون قولي فيتبعون احسنه. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.